Jadi bulan ini bulan September. Bulan September ini 16 September nanti kita akan menyambut Hari Malaysia. Tapi apa yang signifikan lain selain daripada Hari Malaysia, bulan September ini merupakan adalah bulan kesedaran kanser kanak-kanak. Dan warna tema untuk bulan kesedaran ini warnanya adalah emas, keemasan. Ibarat kebetulanlah hari ini kami memakai warna kuning keemasan begini untuk kita meraihkan bulan kesedaran kanser kanak-kanak. Jadi hari ini untuk bercakap mengenai September, bulan kesedaran kanser kanak-kanak, saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Kogi Lavani, anak perempuan guna sagaran, pakar pediatrik Hospital Tunku Azizah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Doktor. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat, Doktor? Sihat. Alhamdulillah, cantik. Baju berwarna kuning keemasan begini. Baiklah, Doktor, kalau dapat kita gambarkan bagaimanakah situasi kanser di kalangan kanak-kanak di Malaysia pada hari ini, Doktor? Boleh mula? Yang pertama kita perlu tahu tentang kanser kanak-kanak. Kanser kanak-kanak adalah kanser yang berlaku pada kalangan kanak-kanak berumur 0 sehingga 18 tahun. Kalau 0 itu berarti baby yang baru lahir. Kesedaran ini adalah sangat penting untuk kita supaya kita dapat memupuk kesedaran ini. Ramai rakyat awam yang masih lagi bertanya, boleh ke kanak-kanak dapat kanser? Terutamanya baby yang baru lahir, boleh ke mereka dapat kanser? So kita perlu terangkan dan perlu adakan pendedahan sikit pada bulan September ni, sebab bulan September ini adalah bulan untuk kesedaran kanser kanak-kanak. Jadi apakah jenis kanser yang dihadapi oleh kanak-kanak ini kebiasaannya? So kalau kita berbincang tentang kanser kanak-kanak, jenis kanser yang kanak-kanak mengalami adalah daripada hujung rambut sampai hujung kaki, ya. Jadi kanser otak, kanser darah atau leukemia, kanser tulang, kanser mata. Tapi kalau kita tengokkan top 5, top 5 di Malaysia ialah pertama leukemia, iaitu barah darah, yang kedua ialah kanser otak, yang ketiga ialah limfoma, keempat ialah kanser tulang, dan kelima ialah kanser mata. Ini adalah top 5 lah di Malaysia, dan sebenarnya trend ni adalah lebih kurang sama kalau kita bandingkan dengan trend global. Jadi kalau mengikut pembacaan saya, katanya di Malaysia pada tahun 2007 hingga 2011 dalam sehari purata kanak-kanak di Malaysia yang didiagnos mengidap barah adalah seramai 3 orang. Adakah situasi itu ini sehingga laporan 2011? Selepas itu 12 tahun dalam kebelakangan ini bagaimana situasinya, Doktor? Ya, situasinya lebih kurang sama. Kalau kita tengokkan populasi Malaysia bertambah, dan kalau kita tengokkan populasi di bawah 18 tahun memang populasi kita dalam bentuk piramid kan. So memang heavy bottom lah. Jadi kalau kita tengokkan mengikut pengiraan populasi dan berapa bilangan kanser kanak-kanak, dia betul yang Cik Wan beritahu tadi, dalam setahun kita tengok dalam lingkungan 700 hingga 800 kes baru, dan itu will translate to lebih kurang 2 hingga 3 orang kanak-kanak sehari akan disahkan menghidapi penyakit kanser ni. Sebelum kita pergi kepada tanda-tanda kanser kepada kanak-kanak, apakah faktor pencetus kepada kewujudan kanser dalam badan kanak-kanak ini? Ya, ini adalah soalan yang sentiasa ditanya, ya. Soalan mudah yang saya boleh beritahu ialah dia masih belum diketahui. A lot of investigation atau eksperimen tengah dibuat untuk mendapat tahu apa sebenarnya punca kanser di kalangan kanak-kanak. Kalau kita bandingkan dengan kanser di kalangan orang dewasa, dia punya causative faktor adalah berlainan. Kalau orang dewasa kita lebih kepada cara hidup, bererti merokok, makan makanan yang banyak yang diproses, tembakau begitu, ya. Kalau di kanak-kanak, faktor-faktor ini bukanlah penyebab utama, ya. Kita tahu pada masa sekarang dalam lebih kurang 5% daripada kanak-kanak ini mungkin mengalami atau ada perubahan genetik yang boleh diturunkan, ya. So kita panggil familial, tetapi peratusannya adalah dalam lebih kurang 5%. Bermaksud kalau ibu bapa mempunyai sejarah dan juga latar belakang sakit kanser, boleh
dibawa kepada anak-anak? Ada jenis-jenis tertentu yang boleh. Jadi bila kita mengambil sejarah perawatan atau daripada keluarga tersebut, memang soalan-soalan ini akan ditanya dan kami akan menimbangkan faktor-faktor ini. Okey. Kita dah, maksudnya faktor itu masih belum diketahui berpunca daripada mana. Katakanlah, okey, kita dah dapat tahu seseorang itu terkena kanser. Macam mana kita nak pastikan dan juga kita nak kenal pasti seorang kanak-kanak itu ada tanda-tanda menghidap kanser ataupun barah ini, doktor? Ya, so seperti yang saya terangkan sebelum ni, kanser di kalangan kanak-kanak ni dia berbeza. Dia melingkungi semua kanser daripada otak sampai ke tulang mata, ya. Jadi bergantung kepada kanser yang kita bincang. Contohnya saya ambil kanser darah, iaitu leukemia. So leukemia adalah yang paling kanser yang paling utama kita tengok. Ya, dalam lebih kurang 40% daripada kanak-kanak akan menghidapi leukemia ni. So antara tanda-tanda awal ialah demam. Ya, bila saya beritahu demam, dia bukan demam biasa yang demam 2-3 hari pergi ambil ubat lepas tu sembuh. Ini adalah demam yang sampai berminggu-minggu. Ya, demam lepas tu hilang, datang balik, demam, datang balik begitu. Kalau demam berterusan melebihi seminggu, kita perlu buat rawatan atau investigation yang seterusnya. Faktor lain ialah pucat. Kita nampak anak pucat, tak bermaya, tak bertenaga, atau kita boleh nampak pendarahan yang tak normal. Apa erti pendarahan tak normal? Kita nampak pendarahan bila dia berus gigi daripada hidung, ya. Itu semua adalah pendarahan tidak normal, atau kita nampak lebam-lebam. Lebam-lebam yang timbul sendiri walaupun tak jatuh atau tak ada apa-apa trauma, keluar dia punya lebam pada badan-badan. So itu adalah salah satu tanda yang kita perlu ambil tahu. Kadang-kadang kita boleh tengok benjolan-benjolan atau bengkak-bengkak pada celah leher, celah kaki, ketiak, atau kita boleh nampak biasanya perut atau rongga abdomen lah mereka akan membesar. Tapi biasanya tanda ni jarang mendapat perhatian yang serius. Because sometimes kita tengok anak-anak memang perut benjol, everybody thinks cute. Adakah tanda-tanda tersebut adalah tanda-tanda general ataupun ia tanda-tanda spesifik kepada jenis barah, doktor? Dia adalah general, tetapi with the tanda-tanda yang tertentu, kita boleh lebih kurang suspek apakah jenis barah yang kanak-kanak ini mengalami. Secepat mana investigation itu boleh kesan jenis barah kepada kanak-kanak tersebut? Itu bergantung kepada barah yang kita facing, ya. Contohnya kalau kita tengok penyakit barah mata, kita panggil retinoblastoma. Yang itu kalau kita periksa dia, sekaligus kita boleh tahu ini adalah retinoblastoma ke tak. Kalau jenis kanser otak, bergantung kepada scan yang kita buat. Pesakit tersebut perlu melalui pemeriksaan scan MRI untuk mendapat kepastian di mana barah tersebut. Kemudian perlu buat biopsi. Biopsi adalah kita ambil isi daripada ketumbuhan itu untuk mendapat tahu jenis kanser otak atau jenis kanser yang pesakit itu mengalami. Seperti tadi kita tunjukkan juga ada sudah pun kes yang telah pun berjaya dirawat. Betul. Bagaimanakah kaedah rawatan dan berapa lama biasanya diambil untuk memastikan kaedah rawatan tersebut berjaya kepada kanak-kanak tersebut? So bila kita bincang tentang kaedah rawatan, memang kaedah rawatan dia ada beberapa, ya. Yang pertama yang biasa kita yang kita selalu dengar lah, ya, ialah kemoterapi. Ya, rawatan kemoterapi adalah jenis ubat yang diberikan kepada pesakit, either melalui kita panggil injection intravenous terus masuk ke dalam salur darah, atau melalui ubat yang kita telan, injection, dan tujuan kemoterapi adalah untuk mematikan sel-sel kanser di dalam badan. Doktor mungkin boleh terangkan, ya, ini adalah kes yang bagaimana dan secepat mana rawatan kepada pesakit-pesakit ini? So jadi macam yang saya terangkan tadi, pesakit-pesakit kita terdiri daripada umur 0 sehingga 18 tahun dan pelbagai jenis kanser. Kalau yang jenis kanser osteosarkoma ialah kanser
tulang. Ya? Dan bergantung kepada tulang mana kanser ini berlaku. Kalau pada tulang kaki, selalunya paling common kita tengok adalah sekitar lutut. So kita boleh nampak lutut dia bengkak, tak boleh jalan, ya. Dan bila kita buat scan, so pertama kita akan buat scan, kemudian kita akan buat biopsi, iaitu mengambil isi daripada ketumbuhan itu untuk mendapat kepastian jenis kanser tulang. So bila saya beritahu tentang kanser tulang ni ada pelbagai jenis. Ya, dan rawatan pun bergantung kepada jenis kanser tu. Jadi kaedah rawatan memang berbeza mengikut kanser yang pesakit itu mengalami. Dan setiap kes dan juga setiap pesakit lah ia bergantung. Cuma doktor, kalau sudah pun dapat tanda-tanda yang kita sebutkan awal tadi, apakah kaedah rawatan pada ketika itu? Terus dapatkan nasihat selanjutnya, iaitu kalau pesakit itu berada di klinik kesihatan atau hospital, rujukan kepada pakar yang merawat penyakit kanser adalah sangat penting. Dan saya akan menekankan kita mesti memastikan pesakit tersebut dirujuk segera. Sebab kita perlu buat kepastian, kemudian kita perlu start rawatan, dan rawatan dia mesti rawatan yang optimum supaya kita boleh dapat outcome yang terbaik. Okey. Jadi bersempena dengan bulan kesedaran kanser kanak-kanak pada bulan September ini, apakah program-program aktiviti untuk kita meningkatkan lagi kesedaran masyarakat? Ya, soalan yang baik, Cik Wan. So, kalau kita berbincang tentang aktiviti-aktiviti, jadi bulan September ni setiap bulan September adalah bulan kesedaran kanser kanak-kanak. Jadi kami di Hospital Tunku Aziza, kami mengadakan satu pameran di hospital kami yang akan berlaku sepanjang bulan daripada 1 September hingga 30 September. Kami juga mengadakan jualan amal, t-shirt yang memberi kesedaran untuk kanser kanak-kanak, pin ribbon gold yang merupakan simbol kanser kanak-kanak. Ya, kami juga mengadakan macam kempen derma darah, kempen menjadi ahli untuk penderma sel stem. Ya, dan kalau di luarnya, berarti dengan kolaborasi atau kerjasama NGO lain, kami juga mengadakan aktiviti-aktiviti lain macam larian. Ya, kini larian tahun lepas kita buat larian maya, virtual run bersama kolaborasi dengan Lions Club dengan Jom Run. Jadi ini adalah aktiviti-aktiviti yang kami buat dengan kerjasama dengan persatuan lain. Jadi mungkin sedikit doktor, saya rasa penting untuk soalan ini. Berapakah kadar peratusan untuk seseorang pesakit kanak-kanak itu sembuh sepenuhnya jika dihidapi barah ini? Jadi bergantung kepada penyakit juga yang saya beritahu tadi, sebab bergantung kepada penyakit kanser, bergantung kepada rawatan. Jadi kalau kita puratakan semua secara keseluruhan di Hospital Tunku Aziza, kita dapat kita kata merawat sekitar 70% hingga 80% kita boleh sembuhkan mereka daripada kanser ini. Early detection itu penting sangat doktor. Sangat penting. Jadi dia sangat penting. Sebab itulah bulan kesedaran ini diwujudkan bagi memastikan kita semua sedar apakah tanda-tanda kanser kepada kanak-kanak, supaya apabila terdapat je tanda tu terus kena bertindak doktor. Betul. Untuk kita sekat daripada kanser itu terus merebak. Saya kira itu saja masa kita ada doktor. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi bersama kami berkaitan dengan kesedaran kanser kepada kanak-kanak ini, iaitu bulan September ini. Jadi warna emas adalah warna pilihan, warna tema untuk bulan kesedaran kanser kanak-kanak. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Kogilawani, anak perempuan Gunasagaran, pakar pediatrik Hospital Tunku Azizah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih. Rezeki nanti kita akan bercakap lagi mengenai kanser dan juga kesedaran kanser kepada kanak-kanak ini.